Baiklah, kita nak sambung lagi perbincangan kita mengenai pembubaran Parlimen semalam ini. Seperti mana yang kita faham, pelbagai spekulasi tarikh pilihan raya diumumkan dan juga dinasihatkan untuk mengadakan pilihan raya umum sebelum 15 November seperti mana yang Dr. Mahdi sebut sebentar tadi. Ya. Begitu spekulasi ini tidak akan terjawab selagi mana Suruhanjaya Pilihan Raya tidak mengumumkan tarikh-tarikh penting ini. Betul. Dan juga kita mengharapkan supaya tarikh ini supaya semua orang boleh keluar mengundi. Itu yang kita mahukan. Betul. Kerana kita nak dapatkan peratusan keluar mengundi itu lebih tinggi. Kerana apa yang berlaku di Johor, apa yang berlaku di Melaka, bukan disebabkan oleh cuaca pun begitu, peratusan keluar mengundi itu rendah. Betul. Jadi untuk kita bercakap mengenai pilihan raya umum dan juga berkaitan dengan pembubaran parlimen ini, kita sambung lagi perbincangan kita pada hari ini bersama dengan tetamu di studio. Kita ada Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, iaitu kolumnis dan juga penganalisis bebas mengenai politik di Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Panas, Doktor. Kita ada pada hari pertama selepas pembubaran parlimen telah pun dijalankan. Jadi tadi kita sudah bersama dengan Dr. Mahdi. Dr. Mahdi telah pun mengeluarkan logik-logiknya juga buah fikirnya mengenai pembubaran parlimen dan juga jangkaan PRU akan dijalankan sebelum 15 November. Berkenaan dengan SPR mengumumkan tarikh penting ini, Doktor, saya kira kita masih lagi berada dalam spekulasi lah di media sosial banyak. Betul. Dan saya rasa majoritinya menularkan bahawa PRU akan berlangsung pada 5 November. Itu tarikh yang keluar dekat media sosial pun begitu. Itu bukan tarikhnya. Kita tunggu SPR. Jangkaan Doktor, bagaimana? Adakah kita perlu mengadakan PRU itu pada awal November ataupun kita tunggu selepas daripada monsun itu habis? Terima kasih, Tuan. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Kita bercakap politik ni daripada semalam ni rasa macam dah non-stop. Ya, betul. Jadi macam jajan. Sentiasa kita kunyah, kita makan. Jadi menjawab persoalan tadi kan, bila masa yang sesuai iaitu untuk mengadakan pilihan raya. Saya rasa macam ni lah. Kalau orang ketika mungkinlah Tuan nak berkahwin, kita ada majlis perkahwinan, kita sudah tetapkan tarikh perkahwinan tersebut. Kita tak fikir pun musim itu hujan ke, banjir ke dan sebagainya. Pasal kita sudah ada satu matlamat untuk kita selesaikan. Ada sesuatu yang lebih utama untuk kita selesaikan. Jadi benda itu kita kena melihat kembali kepada prioriti kita. Apakah prioriti yang berlaku sekarang? Sebagai contoh, kita mengambil daripada ucapan ataupun kata-kata daripada yang di Pilihan Agong sendiri, Titah Baginda, dia tidak bersetuju dengan suasana politik semasa, kestabilan politik semasa yang mengganggu gugat. Dan semua orang tahu bahawasanya pada tahun yang akan datang merupakan tahun yang paling mencabar untuk seluruh dunia. Betul. Tak perlulah tahun hadapan, sekarang pun sudah cukup mencabar dengan suasana ekonomi yang begitu menekan kehidupan kita seharian. Jadi yang paling penting sekarang ialah mencari satu kestabilan. Kalau kita bertanya, bilakah masa yang paling sesuai untuk melaksanakan kestabilan ini? Adakah tahun ini ataupun tahun hadapan? Sama juga persoalannya, apabila kita lapar, bilakah masa yang sesuai untuk kita makan? Adakah kita kena tunggu masa sepatutnya untuk makan ataupun bila dah lapar kita kena makan? Betul. Kalau kita perlu makan, maka kita makanlah. Kerana dengan adanya makanan tersebut menyebabkan kita mempunyai tenaga untuk terus hidup dan terus berjuang dalam kehidupan kita. Persoalannya tetap sama. Tidak ada tarikh yang paling sesuai. Tidak ada siapa boleh mengatakan kita harus buat pilihan raya pada tarikh sekian-sekian. Kalaulah itu yang paling sesuai, sepatutnya 14 kali pilihan raya kita hanya melakukan pada satu tarikh sahaja. Tetapi kenapa 14 kali itu berubah-ubah tarikhnya? Kerana mengikut kepada kesesuaian keadaan ketika ini. Jadi sesuai tak sesuai, kita tolak tepi. Tapi persoalannya, perlu atau tidak? Kalau perlu, laksanakan. Betul. Sesuai tidak sesuai, telah pun keputusan pembubaran parlimen telah pun diumumkan semalam. Jadi nak tak nak kita harus lakukannya. Baik, Doktor. Mungkin dari segi pandang aspek dari segi rakyat sendirilah, iaitu mandat telah dipulangkan kepada rakyat. Betul. Dan apa sekarang ini ketika ini yang boleh dilakukan oleh rakyat supaya akhirnya akan membuahkan hasil ataupun membentukkan kerajaan yang diinginkan sebagai contoh. Jadi peluang rakyat sekarang ini untuk mengambil kuasa ini digunakan sebaik mungkin. Saya suka ada soalan Sofia. Maksudnya kita secara mudah, saya boleh jawab begini. Satu undi boleh merubah segala-galanya.
Saya ambil contoh yang paling mudah. Mungkin orang ramai tak tahu tentang perkara ini. Satu undi menyebabkan Adolf Hitler, Nazi, menjadi pemimpin parti Nazi. Satu undi sahaja yang menyebabkan dia menang kepada menjadi kepimpinan parti Nazi tersebut. Apa terjadi? Merubah dunia seluruhnya. Berlakunya Perang Dunia Kedua, dan menyebabkan kematian yang begitu ramai. Politik dunia berubah, geografi negara-negara berubah dan sebagainya. Hanya disebabkan oleh satu undi. Jadi bila dikembalikan kepada rakyat, mandat tersebut dikembalikan kepada rakyat, apa yang nak kita laksanakan? Pastikan bahawasanya demokrasi yang telah kita tetapkan ini, kita negara yang boleh mengundi. Ada negara tak boleh mengundi, betul Sofia? Betul, Ridwan? Jadi kenapa kita tak nak menggunakan kelebihan yang ada kepada negara kita ini untuk menentukan hala tuju negara? Kadang-kadang kita terlupa, Ridwan, Sofia, kita mengundi ini, ramai orang kata kita mengundi ini untuk hari ini. Oh, silap besar. Betul. Mengundi ini bukan untuk menentukan besok. Bukan untuk menentukan lusa. Mengundi ini menentukan masa depan kita yang akan datang. Dasar-dasar akan berubah seterusnya. Kadang-kadang kita terlupa kalau umur macam saya, ini muda-muda ni tak apalah kan. Muda juga lagi. Jadi kalau umur macam saya, bila saya pergi mengundi, saya tidak memikirkan diri saya. Saya memikirkan apa yang saya akan tinggalkan legasi kepada generasi yang akan datang. Kalau saya mengundi, satu undi saya itu menyebabkan orang kata merubah polemik kehidupan, situasi negara. Kalau merubah ke arah kebaikan, by all means, you are welcome. Tetapi kalau dia merubah ke arah keburukan, dosa-dosa itu yang saya panggil dosa-dosa berpanjangan. Orang jarang bicara tentang dosa-dosa berpanjangan. Orang cerita tentang pahala berpanjangan. Tetapi satu undi itu juga akan mengibatkan daripada menjadi pahala, mungkin bertukar menjadi dosa. Dan proses pilihan raya ini dia mengambil masa yang panjang. Contoh kita ambil tempoh kempen pilihan raya. Sebenarnya dia tidak fix. Apa yang kita mungkin sebelum ini ramai yang faham, selepas daripada penamaan calon 2 minggu berkempen kerana PRU. Sebenarnya tidak fix. Kerana mengikut sejarah pernah ada 28 hari pada tahun 1969. Kita juga pernah sesingkat 9 hari pada tahun 1986 dan juga 1999. Tapi kebelakangan ini kita menggunakan tempoh 2 minggu. Jadi adakah kemungkinan akan berlakunya tempoh pilihan raya, tempoh kempen pilihan raya itu akan dipanjangkan oleh SPR untuk memberi masa mereka berkempen dalam masa sama untuk memujuk kembali rakyat supaya mereka percaya kepada parti-parti ini. Yang saya kira kalau kita ikutlah pengalaman PRN sebelum ini, 2 PRN, kadar keluar mengundi itu sudah pun menurun. Betul. Terima kasih buat homework. Jadi kalau buat assignment bagus. Jadi kita bicara begini. Bila kita tentang tempoh kempen, kita kena faham apa maksud tempoh kempen. Maknanya kita memberi ruang dan peluang kepada calon-calon untuk membicarakan apakah misi dan visi mereka. Dalam pilihan raya umum, dia tidak sama seperti pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ni, kita bukan sekadar memilih calon di kawasan tersebut, tetapi kita juga memilih kepada kolektif ideologi yang ingin diperjuangkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi dua benda ni. Kalau pilihan raya kecil ni selalunya kita pilih individu saja. Kita tidak melihat pada secara kolektif. Jadi apabila dua benda ini berlaku, kita kena fikir apa yang ingin dibawa secara domestik. Secara tempat domestik itu apa yang ingin diperjuangkan. Pada masa yang sama, kita juga harus melihat apakah secara kolektifnya yang nak dibawa kepada seluruh negara. Bukan sekadar negara. Dia juga memperjuangkan suara-suara kita di peringkat antarabangsa. Maka dalam masa tempoh kempen ini, saya setuju. Setiap orang harus membicarakan, memberi idea-idea apa yang mereka akan berikan kepada kita. Ini adalah seperti salesman. Betul. Mereka ini adalah salesman. Kita adalah orang beli. Kita ada hak nak beli, nak tolak, nak bagi, nak apa orang kata, nak menawarkan sebagainya. Itu adalah hak kita. Ketika ini, kitalah yang paling berkuasa. Bukan mereka. Kita nak apa pun dia boleh buat, tak boleh buat. Jadi persoalan kita sekarang, tak kiralah dia nak kempen dalam masa 9 hari ke, dia nak 2 minggu ke, 3 minggu ke. Yang tuntasnya, apa yang ingin dibawa? Apa yang ingin diperjuangkan? Bukan itu saja. Kita kena lihat
Kalau janji-janji palsu yang ditebarkan sebelum ini, adakah mungkin mereka dapat melaksanakan? Tak kiralah siapa parti mana pun. Semua orang ada ideologi yang tertentu yang ingin diperjuangkan. Tapi pada masa yang sama, kita kena lihat keperluan ketika ini. Apa yang negara perlu ketika ini? Kalau kita memerlukan ketika ini adalah keluar daripada kemelut ekonomi yang mencengkam, meragut leher kita ketika ini. So maknanya saya akan melihat, kalau saya, apa solusi yang anda nak berikan kepada negara dalam 2-3 tahun ini. Kalau anda tidak boleh memberikan sebarang solusi, saya harus mencari peniaga-peniaga yang lain yang boleh memberikan sesuatu untuk negara. Pada masa sekarang, semua orang tanya kita, bila orang kata investor, orang yang ingin melabur ke dalam negara kita, nak datang atau tidak? Persoalan cukup besar ketika ini. Betul. Bila mereka datang, memberi ruang pekerjaan, meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kestabilan politik yang mengganggu gugat sekarang ini menyebabkan ramai orang terfikir-fikir. Nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. So pada masa yang sekarang ni, dalam masa kempen ni, bagi tahu kepada kami, bagi tahu kepada rakyat. Dalam masa 2-3 tahun akan datang, dalam situasi ekonomi yang sedia ada, apa idea yang anda ingin berikan? Apakah solusi yang anda ingin berikan? Kalau dalam masa 9 hari ke, 10 hari ke, 3 hari ke, saya rasa semua orang sudah ada idea ni. Betul. Kalau dia tidak ada idea, jangan masuk bertanding. Kalau anda tidak ada sebarang perubahan, tidak tahu nak membuat orang kata mehnah perubahan ini, jangan masuk bertanding. Kerana kita bukan lagi zaman dahulu, pilih seorang wakil, duduk aja di parlimen, hadir saja tanpa memberi sebarang idea yang bernas. Ini bukan lagi zaman dahulu. Kita adalah zaman yang cukup dinamik. Kehidupan kita adalah cukup dinamik, sentiasa bergerak, sentiasa perlukan kepada perubahan. Tetapi kalau kita hanya bergerak kepada keadaan yang statik, stereotip, tak boleh. Tak boleh, Ridwan. Jadi, kiralah macam mana sekalipun nak berkempen, bagi saya, berikan solusi untuk negara ini. Baik, Doktor. Berbicara tentang keadaan situasi sekarang ini yang berkemungkinan banjir di beberapa lokasi sebagainya, dan apa yang perlu kita ambil kira adalah aspek keselamatan lah dan kelancaran PRU15 semestinya. Jadi mungkin dari segi aspek keselamatan, apa yang perlu dilakukan oleh pihak SPR sendiri? Sebagai contoh, mungkin sedikit cadangan daripada Doktor sendiri untuk memastikan kelancaran ini supaya peratusan mereka yang keluar mengundi ini meningkat. Betul. Ya. Berkait soalan ini, saya suka soalan Ridwan ni, couple yang baik di depan ini kan. Seperti isu yang pertama, bila patah balik cerita tadi, orang keluar mengundi dalam suasana auzubillah zalik lah, kalau banjir yang berlaku. Harus diingat, di Malaysia ni ramai, saya tak nak sebut peratus lah, tapi peratusnya agak tinggi, adalah mereka-mereka yang mengundi di luar kawasan. Maksud di luar kawasan itu maknanya orang, contohlah orang yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya, mereka mengundi kembali di kawasan mereka. Apabila berlaku banjir, melakukan satu persoalan yang cukup besar kepada pengundi-pengundi seperti ini. Dia akan fikir, nak balik tak nak balik? Nak balik kena tempur banjir. Kalau tempur banjir, bila pula nak patah balik? Kalau tempur banjir, mungkin kereta tenggelam. Kalau tempur banjir, akhirnya banyak lagi impak negatif tersebut. Maka apa yang mereka fikirkan, tak nak balik. Itu satu kerugian yang besar. Betul. Maka apa yang nak kita laksanakan, kembali kepada soalan Sofia tersebut, saya rasa medium komunikasi cukup penting ketika ini. Maknanya NADMA dan sebagai agensi-agensi yang sepatutnya harus lebih telus dalam memberi orang kata suasana yang sebenar. Kalau dia katakan contohnya kawasan A itu banjir, A itu adalah terlampau besar, dia kena orang kata khususkan, mungkin A1, A2, A3. Katakanlah A3 yang banjir. Apa solusinya? Bagaimana untuk sampai ke A3? Di mana tempatnya harus mengundi di A3? Itu adalah sistem komunikasi. Macam mana dia nak sampaikan kepada rakyat bahawa suasana yang ketika ini di kawasan itu tak boleh masuk. Okey, tak apa. Tapi apakah alternatifnya? Betul. Mungkin kita orang yang mengundi di kawasan A3
harus mengundi di kawasan A2. Tapi pastikan maklumat sampai. Mungkin di A3 tu sekolah dia digunakan sebagai pusat pembinaan sementara PPS. Kita dah pergi di situ. Tiba-tiba tengok tak ada pengundian di sini. Jadi apa perasaan kita kalau katalah kita sebagai pengundi? Nak cari kat mana? Akhirnya tidak mengundi. Ini adalah satu perkara yang harus difikirkan oleh pihak berkuasa. Macam mana kita nak selesaikan ataupun membawa daripada poin A kepada poin B dan bagaimana maklumat itu sampai. Paling penting adalah komunikasi di antara agensi itu ketika kita berhadapan dengan situasi pilihan raya umum nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, iaitu kolumnis dan juga penganalisis bebas politik Malaysia mengenai pembubaran Parlimen. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Silakan.